pada kita untuk menjadikan setiap kata-kata sebagai satu iktibar. Jadi macam Dr. Hatta ni biasa mengarang sajak atau macam mana? Atau memang ada kecenderungan buat sajak? Sebenarnya kalau saya bukan jadi orang politik dulu, memang saya akan jadi penyajak. Nak kata apa lagi ya? Masa budak-budak dulu, zaman memanglah cara nak meluahkan perasaan melalui saja lah. Tapi tak pernah sampai pada orang pun. Kita baca simpan, dia panggil short sendiri lah. Jadi tidak ada satu yang dibukukan ke atau satu antologi ke tak antologi Tapi mana tahu tiba-tiba muncul pula antologi Dr. Hatta. Ya kalau dah tak jadi ahli parlimen ke ya. Dia biasanya lepas 20 tahun wujud dia baru dihargai. Ada antologi daripada Yang Bahagia Tuan Haji Mat Sabu dan Dr. Hatta. Semua jadi satu renungan dan satu pandangan mengenai situasi politik dan situasi masyarakat pada masa itu. Cadangan yang baik. Betul. Kadang-kadang kalau penyajak-penyajak biasa terlalu kelas. Cerita pasal cinta, cerita pasal perasaan, cerita pasal alam is very class. Tapi tak ramai bercerita pasal masyarakat. Padahal yang rosak masyarakat, yang merosakkan, yang memotorkan sebab hati masyarakat. Kalau hati masyarakat bersih, dunia ni bersih. Kalau hati masyarakat bersih, dunia ni tak ada penjenayah. Kalau hati masyarakat bersih, orang tak berani nak rendah diri. Betul Tuan Haji? Tapi bila hati dah kotor, sampah depan mata pun tak tahu. Apatah lagi yang jauh sana. Jadi itu masalah kita pada hari ini. Jadi Dr. Hatta, dari perspektif saja pula, apa yang boleh kita lontarkan untuk mengubah pandangan masyarakat? Seperti juga nyanyian, seperti juga seni-seni lukis. Semua ini adalah seni-seni halus yang kalau dapat dimanfaatkan dengan betul, dia mudah menyentuh perasaan dan mudah dapat masuk ke dalam pemikiran dan merubah tingkah laku seorang. Sebab ianya boleh menyentuh di mana yang lembut di hati manusia itu dan boleh membawa kesedaran. Jadi sebab itu kalau penyanyi-penyanyi dapat membawa lagu yang baik, dengan irama, dengan lirik yang cukup menusuk, dia boleh membawa perubahan. Begitu juga seni lukis, begitu juga penyajak. Penyajak ni walaupun simple, 2 muka surat, ada yang 5-6 baris saja, tapi kalau menusuk maka dia boleh melakukan perubahan. Tetapi untuk seseorang itu boleh menjadi seorang penyajak yang boleh menusuk perasaan orang, dia kena adalah juga dia punya skill, experience dia. Sometimes it is not what is said, who said it. Artinya kalau penyajak itu sudah masyhur, sudah terkenal macam Mat Sabu kita, apa dia sebut pun menusuk perasaan. Tapi kalau orang baru nak bercakap, dia reka bukan main cantik pun, tapi siapalah dia tu, maka orang tak nampak juga. So jangan putus asa. Kalau pertama kali tak boleh, cuba lagi. Lama-lama insya-Allah akan memberi kesan. Tak kita nantikan antologi daripada Dr. Hatta selepas ini. Sedikit dengan Tuan Haji Mat Sabu kalau kita sekarang profesi penasyid sekarang ni, kalau penasyid kadang-kadang bila di atas pentas dia macam sempurna sifatnya, tapi bila di bawah orang tak kenal siapa ni, penasyid ke? Macam mana komen Tuan Haji? Itu memanglah bila dia berada di atas pentas dia berlagak sebagai seorang penasyid, tapi di luar dia manusia biasa, itu perkara biasa. Macam juga pelakon yang membawa watak, kita jumpa dia di luar, di warung, kita nampak dia seorang insan biasa. Jadi penasyid ini, tetapi kalau orang yang bernasyid, mesti masa dia bernasyid memuja Tuhan, membawa orang pada akhlak yang baik. Di luar dia mesti berakhlak baik. Kalau tidak, dia tidak sinonim, tidak serupa dengan apa yang dinasyidkan dibandingkan apa tingkah lakunya setiap hari. Jadi yang di atas pentas dengan di luarnya mesti ada keserupaan, baru berkesan lagunya itu. Okey, betul. Jadi kita memuasai, kita nak dengar pula sebahagian daripada antologi yang akan dibukukan selepas ini, mungkin daripada Dr. Hatta. Silakan Dr.
musik. Nasyidnya tidaklah sesyahdu muzik yang dimainkan. But it's okay, no problem. Saya akan adjust mengikut muzik. Kita sebagai manusia ni, kita berasa kita terror. Terutama apabila kita sudah berada di suatu mercu kehidupan, apabila kita dikenali orang, maka kita rasa apa yang kita buat itu adalah atas kehebatan diri kita. Tapi akhirnya kita akan ditunjukkan bahawa kita ini hanya manusia biasa. Hebat mana pun kita boleh melakukan kesilapan dengan segala kelemahannya. Maka saya bacakan sajak di mana saya mengadu kepada pencipta, mudah-mudahan ditunjukkan jalan supaya apa yang kita buat itu betul-betul mendapat keberkatan daripadanya. Silakan. Pengaduanku. Aku mengadu padamu ya Allah, kelemahanku, kealpaanku. Kutitiskan air mataku ini ya Allah, agar tiap keringat usahaku di persisiran perjuangan ini mendapat rahmat-Mu. Kuharapkan keampunan-Mu ya Rabb atas setiap langkahku, tiap lakaran mindaku, tiap patah perkataan yang terungkap, takut-takut mengundang kemurkaan. Apalah arti kejayaan jika tanpa barakah darimu? Apalah gunanya kekuasaan andai hati ini hanya dipenuhi riak dan ujub, seolah-olah sedikit kejayaan yang kau berikan itu akulah rajanya. Subhanallah, aku zalim